Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita sambung lagi perkongsian kita pada kali ini, pada siri yang keempat, kata dan frasa bahasa Arab ilmu sorof. Kali ini kita membincangkan tajuk fi'il. Apakah makna fi'il, pembahagian dia, dan bagaimana proses pembinaan fi'il ni. Jadi fi'il ni, al-fa'lu memberi makna kata kerja. Ataupun yang lebih luas lagi, ialah panggilan kepada sesuatu kejadian atau perbuatan, sama ada berlaku atau dilakukan. Dalam bahasa Arab, fi'il mempunyai binaan yang tersendiri. Dengan melihat kepada binaannya sahaja, pengguna bahasa sudah boleh membezakan perkataan tersebut. Sama ada dia isim, kata nama, fi'il, kata kerja, ataupun al-harf, huruf. Fi'il digolongkan kepada 3 golongan ataupun binaan. Yang pertama, fa'ala, memberi makna al-fi'lul madi, fi'il madi. Binaan yang kedua, yaf'alu, al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari'. Dan binaan if'al, fi'lul am, iaitu fi'il amar. Jadi pada perkongsian kita kali ini, kita masuk pada fa'ala, iaitu al-fi'lul madi, fi'il madi. Jadi fa'ala adalah binaan di antara salah satu contoh binaan fi'il madi yang asas. Binaan fi'il madi akan sentiasa berbaris fathah selagi tidak ada penghalang yang menghalangnya daripada berbaris fathah. Seperti kita dah tahu dah, maklum, fi'il madi ni fi'il yang digunakan untuk menunjukkan kepada masa yang telah berlaku, masa yang telah terjadi, ataupun yang selalu kita mudah sebutkan sebagai past tense. Jadi penghalang yang dimaksudkan ialah domain yang masuk pada fi'il ni. Asalnya dia berbaris atas, tapi apabila dimasuki oleh domain ni, maka fi'il ni tidak lagi berbaris atas. Jadi dia mengikut kepada domain yang masuk pada fi'il tersebut, seperti waw jamaah, ta yang berbaris, ta al-mutaharrikah, nun niswah, dan nun al-fa'il. Jadi asalnya fal madi maftuhul akhir abada. Fi'il madi ni berbaris atas, sentiasa berbaris atas. Tapi dengan syarat selagi tidak ada penghalang yang menghalangnya daripada berbaris fathah. Ciri-ciri morfologi binaan fa'ala al-fi'lul madi, kita tengok ada 2. Yang pertama, boleh digabungkan dengan domain muttasil marfu'. Sama ada digabungkan dengan ta, ti, tu, na, tuma, tum, tunna, ta, na, wa. Dia bergabung. Satu lagi, yang kedua, boleh digabungkan dengan ta at-ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis as-sakinah. Ta yang terbuka maftuhah yang berbaris sukun. Ta ta'nis as-sakinah. Jadi kita tengok pula tasrif fi'il madi ada 14. Gabungan fa'ala dengan domain muttasil marfu' dan ta ta'nis as-sakinah. Sebagai contoh, fa'ala ditambah dengan alif, jadi dipanjangkan bacaan dia 2 harakat. Kemudian waw alif, fa'alu. Okey. Fa'alat. Fa'alat ni yang disebut ta ta'nis as-sakinah. Fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, dan fa'alna. Seperti yang semua boleh lihat, gabungan ataupun tambahan yang telah dinyatakan di belakangnya. Jadi fi'il madi ni ditambah binaannya di belakangnya. Yang asas di belakangnya sama ada alif, waw alif, ta, tuma, tum, dan sebagainya.
Dan setiap tambahan tersebut memberikan makna yang berbeza. Jadi penambahan itu sangat penting kerana dia ada fungsi dan makna dia yang berbeza. Ini di antara bentuk binaan fi'il madi yang asasnya fi'il sulasi mujarrad. InsyaAllah kalau kita sempat kita akan belajar lagi akan datang berkenaan dengan binaan-binaan fi'il yang asasnya fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang asalnya daripada 3 huruf. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dia ada 3 bentuk ni, ada 3 wazan ni, fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Yang kebanyakannya fi'il ni daripada fa'ala. Yang paling banyak lah, yang paling ketara bentuk binaan dia adalah daripada fa'ala. Zahaba, qara'a, akala. Ini contoh 3 lah. Ada banyak lagi. Fa'ila, syariba, hafiza. Fa'ula, qaruba. Jadi banyak lagi. Ini contoh. Kan? Tengok, lihat pula kepada fi'il fa'ala. Fi'il fa'ala tiada apa-apa penambahan di hujung kalimah. Dan dia memberikan makna dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki. Kemudian fi'il yang seterusnya tambah alif. Fa'ala. Memberi makna mereka berdua lelaki telah melakukan. Fa'alu tambah waw alif. Mereka semua lelaki telah melakukan. Dan fa'alat. Yang kita sebut tadi. Penambahan ta ta'nis as-sakinah. Inilah. Dia seorang perempuan telah melakukan. Fa'alata tambah ta alif kat belakang. Mereka berdua perempuan telah melakukan. Kemudian tambah nun. Fa'alna. Mereka semua perempuan telah melakukan. Fa'alta. Tambah ta kat belakang. Kamu lelaki telah melakukan. Fa'altuma. Kamu berdua lelaki telah melakukan. Fa'altum. Kamu semua lelaki telah melakukan. Fa'alti. Tambah ti. Ta tu berbaris bawah. Kamu perempuan telah melakukan. Fa'altuma. Kamu berdua perempuan telah melakukan. Fa'altunna. Kamu semua perempuan telah melakukan. Akhir sekali. Fi'il fa'altu. Tambah tu. Ta berbaris dhammah. Saya untuk lelaki ataupun untuk perempuan telah melakukan. Jadi fa'altu ni. Ta yang berbaris dhammah. Memberi makna saya. Apabila fi'il madi. Ditambah ta berbaris dhammah. Tu dekat belakang. Dia memberi makna saya. Dan dia boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Sama sahaja. Seterusnya yang terakhir. Kami. Kita gunakan nun alif tambah di belakang. Fa'alna. Kami. Ataupun kita. Sama juga. Boleh digunakan untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Telah melakukan. Jadi benda ni penting. Ini adalah asas untuk kita tahu penambahan dekat belakang tu. Dan memberikan makna yang berbeza. Apabila datangnya fi'il-fi'il yang lain. Kita boleh ubah. Dan kita tahu makna tersebut. Untuk kita gunakan. InsyaAllah akan bersambung lagi akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahu a'lam.